Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para sahabat yang sudi bersama menonton live Facebook pada malam ini, alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Lokasinya seperti biasalah di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan sedikit yang akan saya kongsikan pada malam ini dapat kita ambil pengajaran, dapat kita ambil iktibar dalam kuliah maghrib kita secara santai pada malam ni, insya-Allah. Dan insya-Allah pada malam ini saya akan bacakan sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya petik daripada kitab Mastika Hadis dalam jilid yang pertama bahagian iman, yang menceritakan tentang peristiwa akhir zaman ataupun bila berlakunya satu zaman yang dianggap zaman fitnah. Bila berlaku zaman fitnah ini, apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita sediakan untuk menghadapi situasi kegawatan dalam zaman-zaman fitnah yang mencabar ini, insya-Allah. Baik, para sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak bacakan pada hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 dalam kitab Mastika Hadis, edisi tulisan Jawi, muka surat 217, di bawah tajuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kita nak tengok malam ni hadis ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Aliyin radhiyallahu anhu qala, amma inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala innaha satakunu fitnah. Qultu mal makhraju minha ya Rasulullah. Baik, saya berhenti setakat tu dulu. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, yang merupakan menantu dan juga sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ingatlah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sayyidina Ali kata satu hari dia dengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Nabi kata, ala innaha satakunu fitnah. Ala ni maknanya berhati-hatilah kamu, berwaspadalah kamu, berjaga-jagalah kamu. Maknanya macam satu warning lah, satu amaran
yang dikeluarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata hati-hati, akan sampai satu masa nanti akan berlakunya kekacauan, bala bencana dan fitnah yang besar. Nabi kata dekat sahabat dia, dan salah seorang sahabat yang dengar tu ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Apa Nabi kata tadi? Akan berlaku satu masa nanti apa yang dipanggil zaman fitnah, zaman yang kelam kabut, zaman yang huru-hara, zaman yang menakutkan, zaman yang kacau bilau, zaman yang manusia dah tak tahu halal haram, zaman dah tak tahu mana boleh buat, mana yang tak boleh buat. Maknanya orang pakai raduk semua, pakai belasah begitu aja. Itu dipanggil zaman fitnah. Lalu bila Nabi cakap macam tu, Sayyidina Ali pula dia bangkit dan dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, mal makhraj? Kita belajar tajwid. Makhraj maknanya tempat keluar huruf. Bila Sayyidina Ali kata, mal makhraju minha ya Rasulullah, Sayyidina Ali kata, sebab Sayyidina Ali pun risau kan, dia pun takut kalau zaman yang Nabi cakap fitnah tu berlaku di zaman dia masih hidup. Jadi dia takutlah. Jadi Sayyidina Ali pun risau. Jadi dia tanya ke Nabi, wahai Rasulullah, apa jalan keluar yang paling terbaik untuk aku menyelamatkan diri daripada zaman fitnah itu? Macam mana, kalau bahasa mudah dia, Ali kata, macam mana aku nak selamat daripada zaman fitnah itu? Dia tanya ke Nabi, apa jalan keluar yang paling terbaik untuk menyelamatkan diri ketika zaman fitnah itu berlaku? Maknanya para sahabat sekalian, hadis ni saya pilih malam ni memang cantik. Orang kata sesuai sangat dengan situasi zaman yang sedang kita duduk ni. Bahasa mudah dia memang akhir zaman dan zaman fitnah lah. Zaman orang tak mau agama, zaman orang mempersendakan para alim ulama, orang perlekehkan sunnah Nabi, malahan ada kelompok yang menghina Nabi, menolak Al-Quran dan macam-macam. Jadi apa jalan yang paling terbaik untuk kita selamatkan diri daripada fitnah itu? Nabi bagi satu saja jawapan yang paling cantik, yang paling mahal, yang mesti difahami dengan sebaiknya oleh kita lah sebagai umat Islam pada hari ini. Nabi jawab, qala kitabullah. Nabi kata, nak selamat daripada zaman fitnah itu nanti, kalau kamu ditakdirkan Allah kamu berada di zaman fitnah itu, Nabi kata jalan selamatnya ialah kitabullah. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan kitab Allah. Jadi apa maksud dia tuan-tuan, para sahabat sekalian? Maknanya hidup kita hari ini, tolong saya pesanlah untuk saya juga dan kita semua yang menonton pada malam ini, kita dengan kitab Allah, yakni Al-Quran. Kitab Allah di sini maknanya Nabi suruh kita pegang sungguh-sungguh dengan Quran. Saya selalu sebut, jadikan Quran best friend kita forever. Apa orang panggil BFF, kan bahasa budak-budak hari ni, best friend forever. So kita jadikan Quran itu kawan baik kita seumur hidup. Jadikan Quran itu dampingan harian kita. Apatah lagi dalam tempoh yang ialah kita tengok hari ini, dalam tempoh pergerakan kawalan ini, memang kita digalakkan untuk duduk di rumah kita masing-masing. Maka inilah ruang yang terbaik
kalau sebelum ni kita banyak bagi alasan, bekerja, sibuk, tak ada masa, kan, macam-macam lah, 1001 alasan untuk kita tak baca Quran. Jadi hari ini kita ada ruang yang sangat baik yang ditakdirkan Allah terjadi di atas dunia pada hari ini. So kita kena ambil peluang ini untuk mendampingi Al-Quran atau mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Baik, Quran ni pula, apa dia punya benda yang kita kena tengok? Dia ada beberapa benda lah. Yang pertama, kita kena nombor 1, belajar membaca Quran. Nombor 1, dia mesti belajar baca Quran dulu. Kan, kalau tak belajar, macam mana kita nak baca tak? So, kena belajar membaca. Dan belajar Quran ini, belajar baca Quran ini, kita jangan susah hati. Kita baca betul pun dapat pahala, baca salah pun dapat pahala. Kod mana pun dengan Quran ni, dia tetap diberi pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dengan Quran kena jadi best friend. So nombor 1, belajar membaca Quran. Nombor 2, baca Quran. Ini kita panggil hak kita kepada Quran. 1, belajar baca. Yang kedua, dah tahu baca, kena membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Mungkin timbul dalam fikiran kita pula, kita kata, Ustaz, berapa banyak ayat kita nak baca sehari? Macam tu kan. Saya nak baca Quran banyak mana? Jadi sebenarnya benda ni Allah Ta'ala pun dah sebut, faqra'u ma tayassara minal Quran. Allah berfirman, antaranya Allah sebut, dan bacalah oleh kamu apa-apa yang mudah daripada Al-Quran. Kita baca apa yang mudah untuk kita baca, apa yang kita rasa selesa nak baca, bacalah. Satu hari 1 juzuk pun boleh, 1 hari setengah juzuk pun boleh, 2 muka surat pun boleh, 1 hari 1 line pun boleh, 1 muka pun boleh, 1 hari 2-3 ayat pun boleh. Kalau tak boleh juga Ustaz 2-3 ayat sehari, jawabnya kita baca WhatsApp je lah. Kan. Kita baca WhatsApp saja. Baca Facebook, baca WhatsApp, tak payah baca Quran nak. Takkanlah setengah muka atau 2-3 ayat pun tak boleh kot, kan, melampau sangat lah macam tu. So nombor 2, baca Quran. Hak yang ketiga yang kita kena jaga ialah apa yang kita sebut sebagai melihat, orang kata, makna-makna Quran tu, makna-makna ayat. Tengok, jangan baca saja, tengok juga makna ayat. Kita mula dengan surah-surah lazim, surah yang pendek-pendek, kan. Kita tengoklah dulu. Ayat ni macam katalah kul huwallah tak? 3 kul. Kul huwallahu ahad, apa makna dia? Allahus samad, apa maksud ayat itu, pengertian. Itu kita kena upgrade lah. Baca saja pun dapat pahala dah, sebab tadi saya dah sebut Quran ni dia very special. Kita baca, faham ke, tak faham ke, ada wuduk ke, tak ada wuduk ke, kita hafal ke, kita tak hafal ke, tengok sambil baca ke, tak tengok Quran ke, ceritanya tetap ada pahala. Itu special dia. Tetapi kita kena upgrade lah. Jangan jadi pembaca saja, tapi kita kena tengok pengertian-pengertian ayat yang berkenaan. Itu nombor 3. Yang keempat, para sahabat sekalian, apa yang kita kena buat dengan Quran ni ialah kita tengok juga tafsir-tafsir dia dan asbabun nuzul. Kita tengoklah contoh ayat-ayat hukum tak. Kita tengok ayat ni dia nak cerita pasal apa, ayat ni apa hukum dia. Ayat kursi contohnya ayat 255 surah Al-Baqarah. Itu ayat kursi lah, yang kita selalu baca ayat kursi itu. Contohlah tak, ayat kursi ni pasal apa Allah bawa turun.
Surah ni kenapa? Surah Nabi Yusuf ni apa cerita dia? Apa asbabun nuzul? Kita upgrade biar kita reti Quran. Sebab para sahabat sekalian, percayalah, bila kita dah mula orang kata menjiwai Al-Quran ini, maknanya kita pasti akan rasa seronok. Bila kita dah tahu ayat ni apa ceritanya, kita dengar orang baca, kita boleh sambung sikit-sikit, seronok sebenarnya. Walaupun dia bahasa Arab, kita pun taklah mahir sangat lah bahasa Arab. Yang kita tahu 5 perkataan saja. Ana, enta, assalamualaikum, waalaikumsalam, sadaqallahul azim. Itu 5 perkataan yang kita faham bahasa Arab lah. Jadi tak apa, yang penting nombor 4 tadi kita cuba memahami tentang tafsir-tafsir asbabun nuzul, hukum hakam dalam Quran. Dan yang kelima, para sahabat sekalian, of course lah kita kena beramal dengan Al-Quran. Yang kelima, kita kena beramal. Maknanya kita tahu ayat ni Allah buat turun cerita pasal solat, so kena solat, so kita kena jaga solat kita dengan sebaik mungkin. Ayat ni bab puasa, so kita kena buat puasa Ramadan dan termasuk puasa-puasa sunat yang kita mampu buat. Ayat ni hukum dia cerita pasal apa? Apa hukum ayat ni? Bab sembelihan, bab haji umrah, bab zakat, bab tolong menolong. Ada. Ini ayat-ayat Quran. So kita kena cuba praktik, cuba amal. Itu kemuncak kepada berimannya kita dengan Al-Quran, kita cuba amalkan. Sebab situasi yang ada hari ini, kita baru dalam tempoh lebih kurang 5-6 hari lah, hari ke-6 kalau tak silap, kita dikuarantinkan di rumah masing-masing. Alhamdulillah, kita syukur juga sebab ramai manusia-manusia yang Allah rezekikan wang ringgit, duit yang banyak, harta yang lebih. Inilah masa yang terbaik untuk kita membantu jiran-jiran kita, mungkin sanak saudara kita, sahabat handai kita, kawan-kawan kita, siapa-siapalah yang sedang berada dalam, kita panggil, kekangan ekonomi yang sangat tidak stabil, kan, disebabkan 2 minggu ni mungkin tersangkut dari sudut sumber pencarian, dan kita kena tengoklah mana yang kita daya mampu, kita mampu bantu, kita akan bantu, insya-Allah. Itu azam kita lah. Sebab itu hikmah kejadian ni, Allah bagi kita peluang sebenarnya untuk kita melakukan kebaikan. Dan saya tengok ada dah beberapa masjid, NGO ataupun persatuan-persatuan yang mula menggerakkan tenaga kerja mereka untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan, terutama dari sudut keuangan dan juga beras, apa dipanggil, makanan asasi lah, benda-benda basic dalam dapur ni, dipanggil gerobok dapur lah, beras, minyak, gula, susu dan sebagainya. Ada dah yang buat, insya-Allah. Jadi maknanya kita pakat-pakat bantulah tak yang terbaik, insya-Allah. Baik, itu 5 hak kita kepada Quran. Saya ulang balik, nombor 1 tadi, kita belajar membaca Al-Quran. Nombor 2, kita baca Al-Quran sekadar mana yang kita mampu lah. Lagi banyak, lagi baik. Yang ketiga, kita memahami makna-maknanya, dan kalau boleh kita hafal ayat-ayat Quran, itu lagi baik. Dan yang keempat, kita cuba memahami hukum hakam. Tengok hukum hakam dia, tafsir-tafsir dia, asbabun nuzul dan sebagainya lah. Yang mana yang kita mampu, kita tengok. Dan yang kelima tadi ialah kita cuba beramal dengan segala isi kandungan Al-Quran, insya-Allah. Baik, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya ambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih pada semua
yang menonton pada malam ini. Dan inilah orang kata usaha yang terdaya dan termampu yang para asatizah macam kami ni boleh buat lah. Dengan sekatan yang ada, yang biasanya pada malam-malam gini kami akan berada di rumah-rumah Allah, surau masjid. Kalau di siang harinya di pejabat-pejabat dan seumpamanya, tapi atas kekangan yang sedang melanda ini, maka kita gunakan teknologi yang ada untuk kita kembangkan lagi usaha dakwah ini supaya jangan bagi putus, insya-Allah. Baik, saya balik kepada hadis yang kita bacakan tadi. Bila Nabi SAW menjawab, bila Saidina Ali tanya, apa jalan keluar yang paling terbaik untuk aku keluar daripada zaman fitnah itu? Kalau terjadinya fitnah itu, macam mana aku nak keluar, kan? Lalu Nabi jawab dengan Al-Quran. Baik, dia tidak habis setakat itu saja, tetapi baginda Nabi SAW menghuraikan pula pada kita apa itu Quran. Nabi hurai pula apa itu Quran. Bukan sekadar Nabi kata berpeganglah dengan Al-Quran, tapi Nabi tolong hurai pula apa itu Al-Quran. Baik, pertama Rasulullah sebut fihi naba'u ma qablakum. Quran itu, kata Nabi, ada mengandungi kisah umat sebelum daripada kamu. Bila kita buka Quran, ini hebatnya Quran. Sebab Quran ni bukan kita kata ciptaan manusia tak. Quran ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia adalah mukjizat yang terbesar. Kalau kita belajar dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama menyimpulkan ada dua mukjizat Nabi yang dianggap mukjizatul kubra. Mukjizat Nabi yang paling besar yang Allah hadiahkan pada Nabi dalam hidup baginda ada dua. Yang pertama dia panggil mukjizat Al-Quran, iaitulah kitab Quran yang kita baca tu. Dan yang kedua, mukjizat terbesar dalam hidup Nabi ialah peristiwa Isra dan Mi'raj, yang kita sedang sambut dalam hujung-hujung bulan Rejab ini. Ini dua mukjizat Nabi yang paling hebat. So itu Quran ni jadi hebat sebab dia mari daripada Allah. Okey, cuba sahabat tengok saya nak sebut. Apa atau siapa saja yang terlibat dengan Quran, tersangkut dengan Quran, dia terkait dengan Quran, Allah akan angkat darjat. Saya bagi contoh. Yang pertama, bila Allah buat turun Quran melalui malaikat Jibril alaihi salam. Sebab yang bawa turun ayat ni semua malaikat Jibril. Itu kerja rasmi dia. Kan, itu kerja rasmi. Jadi kita jangan tanya pula Jibril buat apa pula sekarang. Tak payah tanyalah. Dia pencen ke apa, biar kat dia. Jadi bila Jibril kerja dia dengan Quran, bawa turun Quran, maka Allah angkat darjat Jibril, menjadilah dia ketua segala malaikat. Dan kemudian Quran itu turun ke atas dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah Rasulullah itu apa dia panggil sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Jadilah Nabi, diangkat martabatnya menjadi penghulu segala Nabi dan Rasul. Dan Quran itu turun pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Ayat 185 Al-Baqarah juzuk yang kedua. Maka menjadilah pula Ramadan itu sebaik-baik bulan yang diturunkan padanya Quran, maka Allah angkat Ramadan
menjadi bulan yang paling terbaik, menjadi sayyidus syuhur, penghulu segala bulan. Dan pada malam penurunan Al-Quran itu diambil salah satu malam dalam bulan Ramadan, maka diangkat malam itu menjadi Lailatul Qadar, menjadi malam yang paling terbaik melebihi 1000 bulan. Dan Al-Quran diturunkan di kota Makkah dan diturunkan di kota Madinah. Maka menjadilah kota Mekah dan kota Madinah itu sebagai bandar yang dimuliakan Allah sampailah hari ini, insya-Allah sampai hari kiamat. Cuba tengok, semua yang berkait dengan Quran Allah angkat, Allah muliakan, Allah angkat darjat mereka. Jadi kata ulama, bayangkan orang yang di dalam dadanya ada Quran. Bayangkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, adik-adik kita yang menghafaz Al-Quran. Mereka ini sebenarnya orang-orang terpilih yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuklah kita juga, insya-Allah, yang mudah-mudahan sedikit sebanyak rajin membaca Al-Quran. Baik, balik pada cerita kita tadi. Pertama, Nabi kata dalam Quran itu ada kisah umat sebelum kamu. Jadi kalau kita buka Quran, kita akan jumpalah kisah Nabi Musa berlawan dengan Firaun, kisah Nabi Musa dihanyutkan masa kecil dalam peti itu oleh ibunya bernama Yukabat pada masa itu, dihanyutkan di Sungai Nil. Kisah Qarun, kisah Abu Jahal, kisah Nabi Nuh dan juga kaumnya yang sangat degil. Bayangkan sahabat sekalian, 950 tahun Nabi Nuh berceramah, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Ini bukan tempoh masa yang pendek lah. Ini Allahu Akbar, masa yang sangat panjang. Kita kena kurung dah hari pun dah pening kepala dah, rasa lama sangat lah. Bayang Nabi Nuh 950 tahun punya ceramah, yang ikut dia, yang beriman dengan dia, yang betul-betul percaya pada dia, tak sampai 100 orang. Setengah riwayat sebut 80 lebih macam tu je. Allahu Akbar. Tapi sabarnya Nabi Nuh AS dalam menjalankan dakwah, walaupun tempoh tu agak lama dah. Itu ada cerita dalam Quran. Cerita Nabi Adam diciptakan dalam syurga. Cerita apa lagi? Ashabul Kahfi. Bayang Allah tidurkan mereka 309 tahun dalam gua. Dah lama tidur. Sebab hadiah yang Allah beri kerana mereka taat, menjaga iman, menjaga akidah mereka. Lalu Allah campakkan hadiah itu pada mereka, ditidurkan dalam tempoh yang sangat lama, iaitu 309 tahun. Lamalah. Dan macam-macam lah kisah-kisah yang ada di dalam Quran, kisah yang terdahulu. Satu. Yang kedua, muslimin muslimat, Nabi sebut wa khabaru ma ba'dakum. Dalam Quran juga ada cerita kisah-kisah yang akan datang. Kisah yang akan datang sesudah kamu. Cerita mati, cerita kubur, cerita kiamat, cerita Isra' dan Mi'raj. Kan? Sebab itu bila kita nak tengok umpamanya tanda-tanda kiamat, ataupun kita panggil alamat-alamat kiamat, tanda-tanda lah tak? Kita panggil tanda-tanda kiamat. Tanda kecil ke tanda besar, yang ini kita kena tengok dalam hadis. Kalau nak tengok tanda-tanda kiamat, dia tak ada dalam Quran. Quran hanya menceritakan situasi, keadaan ketika kiamat itu berlaku.
Quran ni dia cerita macam mana kiamat tu jadi, tanda-tanda kiamat kecil, kiamat besar, tanda kecil, tanda besar tak ada dalam Quran. Yang tu semua kena rojok dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena tahulah dia punya disiplin dia. Nanti kita salah cari memang tak jumpa lah. Kalau nak tengok tanda kiamat, buka hadis, tengok dalam hadis lah. Orang lelaki, perempuan lebih ramai dari lelaki, naiknya bangunan pencakar langit kan, itu tanda-tanda kiamat lah tu. Lepas tu berlakunya gerhana matahari, gerhana bulan, berlakunya ribut, berlakunya taufan, gempa bumi yang banyak. Itu semua tanda-tanda kiamat. Itu semua dalam hadis. Adapun Quran, dia cerita pasal suasana ketika kiamat itu berlaku. Macam kita baca dalam Quran, Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Hari kegemparan atau hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kehancuran itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari kiamat itu adalah hari yang pada saat itu manusia berterbangan, gunung ganang berterbangan seperti rama-rama, seperti debu yang bertaburan. Na'udzubillah. Itu contoh dalam Quran. Baik. So, Quran dicerita apa lagi? Kisah yang akan datang. Benda yang macam kita tengok, yang Rasulullah tengok pada malam Isra' dan Mi'raj. Sebab itu hebatnya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, dia mendahului apa yang kita sebut sebagai sains dan teknologi. Isra' Mi'raj ni dia mengatasi ilmu sains. Kalau kita rasa ilmu sains hari ni hebat sangat, sebenarnya hebat lagi Allah Ta'ala yang menciptakan Isra' dan Mi'raj yang tidak terjangkau oleh ilmu sains. Jadi sebab itulah tuan-tuan, para sahabat sekalian, kok mana sekalipun kita balik pada agama, kita baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang maha segala-galanya. Dan sebenarnya memang kita tidak nafi fitrah manusia ni dia akan balik pada agama, dia akan balik pada Tuhan yang sebenar, khususnya bila dia berada dalam situasi yang kita kata sangat mendesak. Macam semalam kan kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Itali, yang kita tahu Itali ni antara negara dalam dunia yang sangat tinggi kadar kematian akibat COVID-19 ini, mengatasi negara China. Maknanya rekod kematian tertinggi itu dia pegang lah. Dan mereka dah buat habis daya, habis usaha, dan akhirnya dalam ucapan yang dikeluar oleh Perdana Menteri Itali itu, dalam nada titisan air mata sambil menangis, dia menyebut kita sudah tidak ada daya usaha. Setakat usaha dunia ni, dia kata semua dah kita buat dengan kelengkapan canggih, dengan segala arahan, dengan segala ubat, segala vaksin, segala ikhtiar atas dunia, semua dah habis, dia kata. Dan sekarang kita memerlukan kekuatan daripada langit. Itu ucapan dia lah. Itu antara ucapan yang dia ucapkan sambil dia menangis malam. Jadi tuan-tuan, para sahabat sekalian, inilah sebenarnya Allah nak tunjukkan pada kita hebat macam mana pun manusia ni sebenarnya semua akan dikembalikan pada Allah. Kekuasaan itu mutlak milik dia. Kita hanya hamba yang tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tetapi kita kena ikhtiar lah. Kan? Macam mana yang berlaku hari ini, usaha, ikhtiar itu sangat perlu. Jangan kita engkar pula arahan kerajaan yang menetapkan syarat-syarat kita berada di rumah dan sebagainya.
Tetapi usaha itu perlu, dan paling penting sekarang ni ialah sebagai orang Islam, munajat kita pada Allah tu jangan putus. Baik itu dalam tempoh-tempoh macam ni, kita kena banyakkan istighfar, kita kena banyakkan selawat ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab istighfar dan selawat ini sangat besar nilainya untuk kita, dan Allah Ta'ala sangat menyukainya. Istighfar ni lafaz keampunan. Kita biasa sebut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu dipanggil lafaz istighfar. Selawat ni macam-macam lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in pun boleh kan, macam-macam lah bentuk-bentuk selawat yang ada, yang dikarang oleh para alim ulama kepada kita. Jadi para sahabat sekalian, ini Quran. Dalam Quran ada cerita akan datang. Ada cerita pasal perhimpunan di padang mahsyar. Satu himpunan yang tidak akan mampu difikir oleh akal manusia. Himpunan yang sangat hebat, yang menghimpunkan seluruh manusia, daripada yang pertama Nabi Adam sampailah manusia yang penghabisan nanti di atas dunia ini. Semua akan dihimpunkan di sana, dan disitulah bermulanya kehidupan kita yang kekal abadi, yang pintu gerbangnya adalah kematian, ataupun kita panggil sebagai transit di alam barzah, alam kubur. Ataupun barzah itu sebenarnya maknanya dinding lah, alam dinding. Sebab apa yang jadi di sebalik tanah kubur tu kita tak nampak kan, kita tak tahu. Itu dipanggil alam barzah. Jadi para sahabat sekalian, Quran juga mencerita tentang titian sirat. Quran juga menceritakan pasal penyerahan kitab, bagi kitab dengan tangan kanan, ada yang menyambut dengan tangan kanan, ada yang ambil dengan tangan kiri, wal'ayazubillah. Ada yang dipanggil ashabul yamin wa ashabul shimal. Ada geng tangan kanan, ada geng tangan kiri. Geng tangan kanan ni geng yang beruntung, yang bakal menyambut kitab. Kitab ni maknanya kitab suratan amalan yang sedang kita buat sekarang, yang sedang kita corakkan sekarang ini. Kebaikan-kebaikan yang kita tengah buat atas dunia, keburukan, kebaikan, semua dicatat oleh para malaikat Allah. Maka kitab itu dinamakan kitab suratan amalan. Kitab ini akan diserahkan pada kita secara detail, secara halus, secara lengkap, tak ada tercicir satu laporan sekalipun. Dan kita yang akan menyambutnya itu ada dua kumpulan. Satu yang menyambut dengan tangan kanan, dipanggil ashabul yamin. Ini orang-orang yang baik, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang-orang yang memahami agama ini dengan baik, orang yang berakhlak mulia di atas dunia pada hari ini. Mereka ini dipanggil ashabul yamin, yang akan ambil kitab dengan tangan kanan. Ini orang yang beruntung. Mana ambil je kitab tangan kanan tu kira lega, syurga dalam tangan insya-Allah. Adapun golongan kedua tadi ashabul shimal, golongan tangan kiri lah, yang ambil tangan kiri. Tangan kiri ni dipanggil golongan yang celaka, golongan yang malang, golongan yang rugi. Dan bila ambil je tangan kiri, mereka tak berani nak ambil, sebab mereka tahu bahana yang menunggu adalah bakaran api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal ayazubillah. Sebab itu para sahabat sekalian bercerita tentang mengambil kitab ini pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana satu hari Nabi ialah macam buat kuliah lah. Nabi duduk berlonggok dengan sahabat-sahabat baginda, sambil Nabi menyebut manusia yang pertama, orang yang pertama lah, orang yang mula-mula akan mengambil kitab dengan tangan kanannya,
Ni Nabi sebut depan para sahabat. Nabi kata orang pertama yang ambil kitab dengan tangan kanannya besok ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Masa Nabi cakap tu, Sayyidina Umar ada, Sayyidina Abu Bakar ada, Uthman ada, Ali ada, semua sahabat yang sebesar ni ada. Lalu bila Nabi cakap macam tu, sahabat lain ni dia macam confused lah sikit tak? Sebab kalau ikut ranking, kok mana pun Abu Bakrin dulu, Sayyidina Abu Bakar dulu. Itu sahabat punya ranking lah. Diorang tengok apa-apa hal memang Abu Bakrin ni paling tinggi lah dari sudut ranking, dia nombor 1. Tiba-tiba Nabi kata orang pertama ambil kitab dengan tangan kanan ialah Sayyidina Umar. Dia yang merasmikan orang pertama ambil kitab tangan kanan. Lalu sahabat lain dengar tu dia macam confused sikit tak. Lalu mereka tanya ke Nabi, wahai Rasulullah, mana Sayyidina Abu Bakrin? Tak, dia tanya, mana Abu Bakar? Takkan Umar pula ambil dulu macam potong queue pula kan? Lebih kurang macam tu lah, macam potong queue lah. Sebab pada mereka Umar Abu Bakrin yang ranking nombor 1. Tiba-tiba Nabi kata Umar orang pertama ambil kitab dengan tangan kanan. Lalu bila sahabat tanya mana Abu Bakrin ketika Umar ambil kitab dengan tangan kanan, Abu Bakar di mana? Adakah dia nombor 2 ataupun dia di mana pada masa itu? Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata di saat Sayyidina Umar mengambil kitab dengan tangan kanannya, ketika itu kata Nabi, aku dan Sayyidina Abu Bakrin sudah pun masuk ke dalam syurga Allah, tak sempat nak ambil kitab. Allahu Akbar. Itu lagi hebat tuan-tuan. Abu Bakrin dengan Rasulullah ni kitab pakai tinggal gitu lah. Tu kalau bahasa kita lah, tak tengok lah, tak ambil dah kitab, memang confirm. Yalah, kalau kita periksa dulu biru lah tak, biru. Kalau merah tu fail lah dalam report card. Ni biru. Abu Bakrin dengan Rasul ni pakai tinggal kitab gitu je, boom, masuk syurga. Sebab tu Umar jadi orang pertama yang ambil. Jadi tuan-tuan, itu para sahabat. Kita besok tak tahu macam mana tak? Dalam keadaan hari ni, yalah ada segelintir lah tak, bukan semua. Kadang-kadang kita tengok kurangnya akhlak. Saya tak kata saya baik, kita baik, tak lah. Kita pun ada nakal-nakal juga, degil-degil. Tapi akhlak kena jaga tuan-tuan. Sebab kita tengok kadang dalam Facebook ni, terutama Facebook ataupun grup-grup WhatsApp kita kan, kadang-kadang bahasa yang diguna tu tidak berakhlak sangat. Kadang-kadang yalah maki hamun orang ni macam dah tak ada dosa pahala, lagi teruk lagi macam dah tak ada agama lah. Dia orang Islam tapi maki agama ni ikut sedap mulut. Itu akhlak yang tak baik lah. Kita tak mau jadi gitu. Sebab itu kita kena perkemaskan balik, kita kena perbetulkan balik. Kerana itulah kita tengok Nabi SAW bagi tahu pada kita, nak selamat zaman fitnah ni kena pegang Quran. Dan nombor 2 tadi Nabi sebut dalam Quran ada kisah umat yang terdahulu dan ada kisah yang akan datang. Ada kisah syurga, ada kisah neraka kan. Kalau kita nak rasa gerun-gerun sikit, bukalah cerita-cerita neraka. Kepanasan dia, api dia bagaimana, gaung dia punya dia panggil gaung dia macam mana, gelapnya macam mana dalam neraka dan sebagainya. Kalau kita nak ambil orang kata kekuatan semangat sikit, bukalah cerita syurga tak. Tengok dalam suratul Insan, dalam surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah ada cerita syurga, ada cerita neraka, dan banyaklah surah-surah yang lain yang kita boleh ambil jadi pengajaran, jadi iktibar pada kita. Dan sebab itulah tuan-tuan, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa yang penting pada kita hari ini adalah kefahaman. Dia yang paling penting, kefahaman.
faham. Sebab itu ulama kata manusia akan bermusuh dengan benda yang dia tidak tahu. Manusia akan benci pada benda yang dia tak tahu, yang dia jahil. Macam contoh tak, orang tak faham hukum Islam, maka orang yang tak faham tu dia akan membenci hukum Islam itu sebab dia tak faham. Jadi apa pun kefahaman itu sangat penting. So itu disebut oleh ulama al-ilmu huwal fahmu. Ilmu itu adalah kefahaman. Jadi apa pun kita belajar, kita kuliah, kita cari ilmu, bukan nak menjadikan diri kita alim sangat atau nak menjadi para ulama ke apa, tetapi kita nak faham. Kan, kita nak tahulah, biar kita tahu. Kita nak solat, ini caranya. Makruh dalam solat begini, batalkan solat macam ni. Kita nak tahu semua benda tu. Sebab kita tak nak buat ibadah ni pakai sodok begitu saja, kan, pakai randuk begitu aja, tak tahu hujung pangkal cerita. Kita tak nak. Kita nak jadikan diri kita umat Islam yang berilmu pengetahuan agama, dengan tidak meminggirkan segala ilmu dunia yang boleh memberi manfaat pada kita, yang mendekatkan kita lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam hari inilah kita sebut ilmu teknologi lah, ilmu teknologi, internet. Hari ni orang bercakap 5G, orang bercakap soal kamera, macam-macam lah teknologi lah, gadget-gadget yang ada ni. Kita kena tahu juga. Orang bercakap pasal Facebook, pasal WhatsApp, pasal Telegram, pasal Instagram. Ini semua media-media baru yang kita tidak boleh keciciran. Sebab seorang ulama moden di Mesir yang masih hidup, yang bernama Syekh Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali, Syekh Al-Ghazali. Syekh Ghazali ni bukan Imam Ghazali. Imam Ghazali dah meninggal lama dah. Ni ulama moden yang masih hidup di Mesir. Apa kata Syekh Al-Ghazali? Syekh Al-Ghazali kata umat Islam kena bergerak seiring dengan teknologi yang ada. Umat Islam kena bergerak seiring dengan teknologi yang ada. Baru canggih tak kira siapa pun kita follow teknologi itu dengan bagus, insya-Allah barulah hidup kita canggih. Kan, baru canggih. So apa pun para sahabat sekalian, itu yang saya nak share sikit pada malam ini, tentang bagaimana kita nak hadap zaman fitnah ini. Bila Sayyidina Ali tanya pada Nabi, mal makhraju minha ya Rasulullah, apa jalan terbaik kami nak keluar daripada zaman fitnah itu kalau kami terpaksa tempuh? Nabi jawab, qala kitabullah, iaitu Al-Quran. Nabi suruh kita pegang dengan Al-Quran. Baik, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sebab itu saya sebutkan tadi, dia ada banyak sebenarnya apa yang Rasulullah sebut ni. Kalau ikut catatan saya ni ada 12. Ada 12 lagi penghuraian tentang Al-Quran. Malam ni kita baru cerita 2. Pertama tadi Nabi kata Quran ada kisah umat sebelum kamu. Nombor 2 yang saya sebut malam ni, Quran ada menceritakan kisah yang akan datang. Dan baki yang lain, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan seterusnya, insya-Allah kita akan cuba sambung pada kuliah kita yang akan datang. Doa-doakan yang terbaik, insya-Allah kita akan sambung pada inilah, mungkin besok ke, kan, malam besok ke apa, nanti kita tengok macam mana, insya-Allah.
Dan saya nak menambah sedikit tentang apa yang berlaku pada hari ini dalam isu COVID-19 ini. Dan kita tengok hari ini pula di New Zealand. Di New Zealand, Perdana Menterinya telah mengeluarkan arahan perintah berkurung selama 4 minggu, iaitu sebulan. Kita 2 minggu je kan, 14 hari. New Zealand dia letak sebulan terus, sebagai orang kata langkah berjaga-jaga lah. Jadi kalau kita tengok situasi terkini yang melanda hari ini, yang dikemas kini pada 23 hari bulan Mac pukul 5 petang, kes yang baru direkodkan sepanjang hari ini ada 212. 123, lebih kurang separuh lah, adalah yang berkait dengan perhimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling. 57 kes yang positif sedang dirawat di ICU, dan daripada 57 tu 27 yang sedang menerima bantuan pernafasan. Jadi kematian sudah mencecah 14 orang, manakala 159 itu yang telah disahkan pulih dan telah didischargekan daripada hospital. Alhamdulillah. Jadi apa pun, kita mengharapkan pada semua pihak supaya masing-masing ambil perhatian, ambil langkah berjaga-jaga seperti mana yang telah diwawarkan, dan pihak berwajib sudah memikirkan hampir setiap hari bagaimana untuk membantu rakyat, khususnya mereka-mereka yang tersangkut dari sudut kekangan rezeki mereka, yang bekerja dalam bentuk harian barangkali kan. Ramailah yang tersangkut. Maka kita doa dan mudah-mudahan Allah bagi jalan yang terbaik kepada kita untuk membantu sekadar mana yang kita mampu. So sekarang ni tindakan kita yang paling penting selain usaha pencegahan, kita juga mesti memahami ilmu sedikit sebanyak tentang COVID-19 ini. Yalah, kita tengoklah Facebook ke, tengok laman-laman web Kementerian Kesihatan dan sebagainya, Majlis Keselamatan Negara, mana yang terlibat lah, supaya kita dapat info yang sahih dan maklumat yang tepat. Kita tak nak maklumat palsu yang banyak yang berbentuk negatif kan, yang mencerita pasal mati saja, tapi kita nak juga highlightkan yang positifnya masih ada yang boleh sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan usaha dan ikhtiar yang dibuat oleh manusia. Dan kita ambil kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih banyak pada semua sahabat-sahabat yang menonton pada malam ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa mungkin besok, mungkin lusa, kita tengok keadaannya macam mana. Dan terima kasih juga kita panjatkan kepada semua frontliner kita yang bertungkus lumus, daripada pengarah hospitalnya, daripada doktor-doktor pakarnya, jururawatnya, wa imma siapa saja yang terlibat di lapangan, termasuk menteri-menteri, termasuk juga polis dan tentera yang mengawal sekatan-sekatan jalan raya. Sebab ada juga segelintirnya lagi yang masih degil, yang masih tidak faham barangkali. Tapi rasa macam tak faham tu macam pelik pula kan. Zaman dah canggih ni takkan tak faham-faham juga. Mungkin buat-buat tak faham lah tu. Jadi ialah kita doa yang terbaik, sebab doa itu senjata orang-orang beriman. Jangan putus dengan doa. Allah lah segala-gala yang mengizinkan apa juga yang berlaku. Dan kita doakan supaya adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita, sahabat handai kita, para asatizah kita juga, ulama'-ulama' kita dan pemimpin negara kita, dan semualah umat Islam dan bukan Islam di dalam dunia ini, mudah-mudahan yang mana yang masih sakit Allah beri kesembuhan segera insya-Allah. Yang mana yang sudah meninggal dunia dan dia beragama Islam, kita doakan Allah ampunkan dosanya
dan Allah letakkan mereka ni di tempat yang terbaik lah pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yang masih hidup, teruskan hidup dengan cara yang betul, jangan tinggalkan agama, peganglah agama ni baik-baik, sebab agama ni datang daripada Allah, bukan ciptaan mana-mana makhluk. Dia adalah agama yang paling sempurna, maka kita kena peganglah baik-baik, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih pada semua sahabat yang menonton pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak yang saya kenali, yang saya tidak kenali, yang menonton pada malam ini. Terima kasih banyak. InsyaAllah ada ruang masa kita jumpa esok. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina وعلمنا ما جهلنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا طالبا إلا نجيته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وعبادتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.